Pada peringkat ini, Plan Malaysia Selangor sedang dalam peringkat akhir untuk meneliti cadangan awal garis panduan pemutihan sebelum kita bawa ke MTES dan MMKN. Saya sini tengah mengarahkan supaya satu sesi libat urus dibuat bersama di antara pihak Plan Malaysia, JAIS dan juga para pengusaha untuk memastikan setiap satu para yang dicadangkan itu menjadi praktikal dan boleh dilaksanakan dengan mudah oleh para pengusaha. Dasar yang kita tetapkan di sini adalah garis panduan yang akan kita wujudkan ini akan memastikan peratusan pemulihan yang lebih tinggi daripada garis panduan yang awal dan juga agar sekolah-sekolah yang telah dibina ini mematuhi kebanyakan syarat-syarat yang ditetapkan oleh PBT untuk menjamin keselamatan dan keselesaan pelajar dan tidak terlalu menekan kepada para pengusaha. Untuk bahagian B, di antara cadangan penambahan yang telah kita masukkan tapi belum dimuktamadkan adalah memberi kebenaran merancang tempoh terhad KMTT kepada institusi dengan mematuhan pada beberapa syarat minima. Yang kedua adalah pengecualian kepada submission fee dengan izin untuk para pengusaha. Terima kasih. Silakan. Soalan tambahan. Terima kasih kepada YB Exco atas jawapan yang diberikan tadi, yang mana sekarang di peringkat akhir dan dia akan memerlukan masa lagi. Dan saya yakin sekolah-sekolah agama persendirian ini dia berusaha untuk memenuhi prasyarat tersebut. Memandangkan prasyarat tersebut masih lagi digubal di peringkat akhir dan sudah diletakkan untuk pendaftaran diberikan kelonggaran sehingga hujung tahun ini, ya. Maka dengan keadaan sekarang ini, status yang ada sekarang ini, maka boleh ataupun tidak kelonggaran itu, pemutihan itu disambung kepada tahun 2015 contoh dia, 2025. Perkara itu sedang diteliti dan betul kita telah beri kelonggaran sehingga hujung tahun ini. Saya kira perbincangan awal dan juga libat urus yang dilaksanakan itu sedang berlangsung dan akan dimuktamadkan pada penghujung bulan ini insya-Allah. Saya rasa kalau keluar garis panduan yang baru itu mungkin tidak perlukan kita memanjangkan tempoh tersebut. Terima kasih. Soalan tambahan. Yang Mak Speaker, terima kasih Yang Mak Exco atas jawapan dan saya ingat soalan yang diberikan oleh semata ini sudah menjadi sedikit matang berbanding dengan tahun lepas. Kalau tahun lepas kita menerima tomahan-tomahan katanya kerajaan ingin menutup sekolah-sekolah agama, ingin menutup ruang-ruang untuk pendidikan agama Islam. So saya ingat tahun ini sudah pun kepada apa yang ini. Dan hari ini saya lihat saya menyambut baik usaha pihak kerajaan. Saya menyambut baik pihak kerajaan apabila melanjutkan usaha untuk pemutihan ini sehingga pada Disember. Dan soalan saya, bolehkah pada tahun ini sekali lagi Yang Muhammad Exco emphasize tujuan kenapa kita membuat pemutihan ini dan supaya semua faham bahawa kita bukanlah tujuan kita untuk menutup sekolah-sekolah agama. Terima kasih. Sementara saya ingatkan, ini bukan berbahasan. Ini adalah sesi soal jawab. Jadi tidak boleh mencela. Tak betul 3 ulang. Tapi kataan daripada YB yang berhormat, seolah kita mencemur sekolah, menyatakan sekolah nak ditutup dan sebagainya. Yang Muhammad berdiri di atas peraturan tetap apa? Kalau dalam sesi pertanyaan, yang Peraturan Mesyuarat. kena bertanya di atas. Peraturan Mesyuarat. Ya, peraturan mesyuarat. 24/4. Surat 24. Apa masalah dia? Sesuatu pertanyaan itu tidak boleh dijadikan helah hendak berbahas. Jadi nak tanya tu tanya saja. Jangan hurai bahas. Ya. Jadi Yang Muhammad tadi patut 3 bertanya apa? Soalan dia apa? Soalan saya, bolehkah pihak kerajaan emphasize sekali lagi tujuan pemutihan ini hendak dilaksanakan? Terima kasih. Itu saja. Baiklah. Okey, jawab soalan itu sajalah Yang Muhammad. Itu saja. Baik. Terima kasih Berti Tiga. Jadi tujuan hasrat awalnya adalah untuk kita pastikan sekolah-sekolah agama kita ini selamat dan selesa untuk para pelajar dan juga guru-guru yang ada. Ini lanjutan daripada kes Ittifaqiyah yang berlaku pada tahun 2017, mana berlaku kebakaran dan berlaku kematian sekali. Dan tidak ada syak wasangka yang perlu kita letak di sini bahawa inilah hasrat yang jujur dan sebenar dibuat kerajaan negeri. Kita dah ada garis pematuhan panduan pemutihan yang pertama telah dibuat. Daripada 533 sekolah persendirian yang ada di negeri Selangor ni, sekolah agama persendirian, hanya 15% saja berjaya diputihkan dalam GP yang pertama. Jadi kita mengambil maklum dan kita akan gunakan GP yang kedua ni untuk menambahkan lagi peratusan sekolah-sekolah yang pastinya akan menjadi selesa dan selamat untuk para pelajar di negeri Selangor. Soalan tambahan. Ya, Sungai Burung. Ya. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya kepada YB yang berhormat Exco. Pada penggulungan semalam juga ada dinyatakan di antara keprihatinan
untuk sekolah agama persendirian ini adalah dengan merujuk kepada konsultan-konsultan untuk memudah carakan perkara-perkara yang dipikir birokrasi sebelum ini. Jadi sebelum ini saya teringat YB ataupun Yang Berhormat Sahabat Bernam pernah menyatakan bahawa konsultan fee yang telah disenarai pendekkan oleh pihak kerajaan negeri kosnya mencecah 45,000. So ini adalah satu yang membebankan pengusaha. Jadi adakah komen daripada YB Exco untuk perkara tersebut yang kata tadi nak memudahkan tapi jadi berat? Silakan Yang Berhormat Seri Setia. Sekolah agama pun panas hari ini. Terima kasih Yang Berhormat Sungai Burong. Dari segi konsultan fee, perkara itu pun kita sedang berunding bincang secara terus dengan para pengusaha untuk mengetahui apa sebenarnya, berapa masalahnya, dan saya dimaklumkan juga di pihak JAIS pun telah menyediakan sedikit dana untuk membantu pengurusan pembayaran kepada konsultan fee ini. Tapi itu semua sedang diperincikan dalam garis panduan pemutihan yang baru. Terima kasih.